sibuk tak dapat buat kelas Google Meet. Jadi you kalau belajar sendiri risau ada isu lah. Jadi I pindahkan bab yang mudah ke waktu lepas raya seminggu 2. Okay. Kalau ikutnya waktu lepas raya memang minggu tu I tak buat kelas nanti ya. Kalau buat kelas rasanya you akan marah juga. dalam 17, okay, 17 Mei minggu itu tak ada kelas. Tapi you all akan ada ujian minggu tu. Jangan risau, ujian pun I bagi tempoh yang panjang, 5 hari. You boleh pilih nak jawab 17 hari bulan ataupun nak jawab 21 hari bulan. Alright, jangan itulah sebab kalau tak ada kelas I kena cari something. Boleh? Harap faham ya. Bukan nak kacau mood raya anda. Okay, ini yang I rasa antara bab yang mencabar sikit untuk khusus. Thank you Suhaila, thank you awangku, I nampak dia tunduk. Okay. Ini antara bab yang cabar sikit untuk khusus ini. Sistem. Alright. Sistem ini kita akan masuk mechanical, elektrik, elektronik, kawalan. Okay, ini ada bab yang akan cover tentang gear, tali sawat, semua ini. Lepas tu, ini sebenarnya benda ni you all akan atau telah belajar di kursus lain. Kalau anda perasan lah. Contohnya gear, tali sawat, tuas, pneumatik, hidrolik, dia lebih kepada dalam kursus kejuruteraan mekanik kalau tak silap, yang mechanical part. Okay. Kalau yang ganti transformer, motor, khusus elektronik, switch, perintang, diode. Okay, cuma mungkin belum belajar ataupun akan belajar di kursus yang semester akan datang. Okay, kawalan ialah something mungkin tak di-cover, jadi kita akan belajar benda ni. Itu saja. Jadi kalau anda lihat dia memang something yang you all akan belajar di kursus lain juga. Okay, kesian kawan anda baru I perasan dia nak join. Okay. Sistem. Bila sebut tentang sistem, kena tahu maksudnya bahagian yang kawal operasi. Alright, simple. Bahagian yang kawal operasi. Sistem terdiri daripada gabungan elemen. Okay, dia kalau satu unit aja dia tak jadi satu sistem. Okay, contohnya sistem parking kereta. Okay, kalau you bayangkan ataupun sistem pernafasan. Kalau yang biologi, pernafasan manusia lah. Ataupun sistem yang membantu pernafasan. Sekarang kan COVID ramai guna di yang kritikal tu guna dia tu sistem juga. Sebab dia terdiri daripada elemen dan bahagian pelbagai komponen. Okey, dia berfungsi seperti yang kita program. Yang kita nak. Okey, kalau I susun parking tu, I programkan parking tu untuk buka, tutup. Itulah kerja dia. Motor itu saya buat dia buka, tutup. Dia hanya buat kerja itu berdasarkan apa yang saya program. Alright, dia hanya contohnya hanya 90 darjah. Dia tak akan pergi sampai 180 darjah. Apa-apa dia buat ikut yang kita program. Okay, kita ada berbagai sistem yang I mention tadi. Mechanical, hydraulic, pneumatic, electrical, electronic. Ini yang paling asas. Okey, kalau kawalan akan masuk minggu depan. Kalau tak ada isu akan masuk minggu depan nak. Kawalan dia akan bagi tindak balas yang kita nak. Dia selalunya kita akan sebut kedua-duanya sekali. Okey, sistem dan kawalan akan disebut dua-dua sekali. Jadi kita ada input, proses, output. Contohnya, masuk parking shopping complex. Sini ada shopping apa? Anymore ataupun yang tempat parking. Okay? Input, bawa kereta sampai kat pagar tu. Akan tekan butang biasanya lah. Ataupun scan kad touch and go anda. Contoh. Okay? Jadi prosesor akan terima maklumat. Ada orang tekan butang. Ataupun ada orang scan kad touch and go. Proses dia, okey, sekarang ada kereta nak masuk,
Output dia, bukakan palang pintu. Okey, lepas kereta lalu, palang tutup balik. Proses ini diulangi. Itu salah satu contoh. Ataupun vending machine yang ambil air tin tu. Okey, input anda masuk duit. Okey, duit siling dikesan. Proses dia kira lah. Okey, perlu RM1, anda masuk 5 kupang, 50 sen. Okey, sorry saya orang Kedah, 50 sen. Tak cukup, dia tunggu. Okey, dah cukup RM1, dia proses. Okey, duit cukup, you dah pilih minuman, output dia tongklong, keluar tin minuman. Hidup kita sekarang ni memang semua sistem. Okey, even contoh kat rumah anda, okey, mesin basuh kain pun sama. Dia detect ada kain. Okey, sama juga input, you pilih nak cuci apa. Cuci sekejap, cuci lama, cuci yang berat, cuci yang ringan, cuci yang bersih, cuci yang tak berapa bersih. Contoh, jimat air kan kadang-kadang. Lepas tu dia baca, okey, orang ini dah pilih cuci dengan laju tetapi nak bersih juga susahnya. Jadi dia akan proses. Cuci, habis bunyi, okey, bunyi tit-tit ke apa untuk bagi tahu anda dah ready, boleh angkat kain. Jadi kalau anda duduk memang sekitar kita penuhi dengan sistem zaman ni. Okey. Yang perkataan ini semua boleh baca sendiri, tak ada isu. I nak sampaikan ialah konsep tu. Jadi kawalan adalah berkaitan dengan control. Okey, dalam bidang control. Kita kata Englishnya control kan. Jadi dia berkait dengan boleh kata ke semua bidang. Okey. Bukan saja kehidupan kita ya, yang biasanya kita memang mekanik dengan elektrik kan. Tapi kalau kat luar, you naik kapal terbang, sama juga dari saat you belikan tiket hinggalah anda naik dan turun keluar dari lapangan terbang, kesemua ada sistem kawalan. Okey, kalau yang kejuruteraan awam ini jauh dengan kita, tapi nak kata jauh taklah juga. Okey, awam dia banyak. Dia selain jambatan, bangunan, semua ini awam ya. Konkrit, okey, nak bina macam mana bukan saja rumah tapi dia segalanya, jalan raya, jambatan, semua itu dalam bidang awam. Okey, jadi sistem mechanical ingat yang tadi, sistem dia input, proses, output. Jadi senangnya mechanical kalau orang sebut mekanik, dia kait dengan daya. Okey, keyword dia daya. Maksudnya dia lebih kepada kuasa atau pergerakan. Okey, ini ayat yang sangat umum kan. Sistem mekanikal digunakan dengan meluas dalam kehidupan kita. Memang semua sistem agak meluas. Dia berkait dengan daya dan pergerakan. Contoh, kita akan masuk banyak. Okey, tuas, gear, takal, penyambungan mekanikal. Saya perlu feedback sikit. You dah ambil kejuruteraan mekanikal ke belum dengan Dr. Fadila? Sudah. Maksudnya benda ni tak ada isu lah. Istina, thank you. Suhaila. Oh, Aziani. Good, senang lah. Maksudnya ingatkan bab ni susah. Tak ada isu. Penyambungan mekanikal dan saya anggap you all lulus dengan cemerlang untuk kursus itu. Dan you all anggap kelas sekarang ialah ulang kaji. Okey? Mungkin dia isi kandungan lain sikit tapi kebanyakan dia sama. Okey? Jadi kita ada tadi 4 kan? Tuas, gear, takal, penyambungan. Kalau lihat penyambungan, ini penyambungan. Penyambungan untuk pindahkan daya. Maksudnya contoh yang paling biasa you nampak ialah tong sampah lah. Okey, bagi contoh dalam kehidupan anda. Sistem brake kereta. Okey, kalau anda perasan dia sambungkan. Tujuan dia sambungkan sesuatu ke sesuatu untuk mencapai pergerakan atau stop. Okey. Tuas. Kita ada berapa jenis tuas?
Berapa jenis tuas? 3. Ada bantahan? Setuju? Tuas 1, tuas 2, tuas 3. Apa nama tuas tu? Next. Apa nama 3 tuas itu? Ini I rasa belajar waktu sekolah menengah, sekolah rendah rasanya. Okey, kita panggil dia tuas kelas pertama, kedua dan ketiga ya. Kelas, ada kelas dia, ada level dia. Okey, tapi at least bagus Azian ni ingat ada 3. Sistem tuas untuk memudahkan kerja harian. Okey, kalau anda perasan memang banyaklah gunting, okey, waktu nak cabut paku, nak angkat objek, semua guna sistem tuas. Tuas kelas pertama, ini dulu keluar dalam biasanya lah, kalau nak keluar ujian contohnya suruh labelkan ke tuas, okey, simple kan? Sekarang memang ujian anda open book, jadi jangan lepaskan peluang rujuk nota. Tuas kelas pertama bagi saya dia jenis yang paling mudah nak kategori sebab dia punya fulcrum kat tengah-tengah. Okey? Jadi gunting, jongkang-jongkit, plier, nampak tak? Dia memang butang tu ada kat situ. Jadi senang nak bezakan. Tuas kelas yang kedua, mana yang kat tengah-tengah? Beban. Jadi yang nampak ketara ialah kereta sorong. Okey, ataupun yang pembuka, pemecah buah keras, dia panggil pemecah buah keras. Okey, kalau plier tadi you perasan dia punya fulcrum kat tengah. Ini beban kat tengah. Jadi yang last daya kat tengah. Kalau daya kat tengah boleh bagi satu contoh? Awangku dapat fikirkan satu contoh tuas kelas ketiga. Daya kat tengah-tengah. Ada tak? Sorry, kuat sikit ataupun tak kan? Jambatan? Tak, yang tu bukan sistem tuas. Sistem tuas untuk pindahkan tenaga, pindahkan daya. Tak apa, awangku anda diberi satu peluang untuk cadangkan satu nama kawan yang you rasa dia tahu. Okay, thank you. Sazwani tanya anda dicadangkan. Mana orangnya? Sazwani ada tak? Okay. Nama anda dicadangkan untuk bantu kawan anda di talian. Ini macam game millionaire. Boleh bagi satu contoh sistem tuas kelas ketiga? Okey, dia tak pasti, tak apa. Sekali lagi Wani anda boleh, Max dah keluar. I tak sempat lagi bagi dia minta bantuan talian. Thank you. Tak ada isu, tak perlu minta maaf. Kita tak tahu, kita belajar itu je. Okey? Lajunya Sazwani sekarang ada nama Aisyah. Okey. Kita tengok. Contoh, ya yang biasa kita jumpa ialah jenis joran lah. Dia panggil joran. Ataupun pemegang ais. Dia yang tengah-tengah ialah daya. Okey, jadi you bayangkan contohnya you ambil ais kan, pengepit ais. Okey, pengepit ais memang agak ketara lah. Dapat? Joran? Sebab yang pertama tu paling mudah biasanya. Yang kedua tu susah sikit. Yang ketiga lagi susah. Okey? Kalau tuas kelas ketiga ya cangkul boleh. Okey? Stapler pun boleh. Sebab daya kat tengah-tengah. Kalau you boleh nampak lah dia punya tu. Okey, thank you ya Anik Kusyari, betul, cangkul pun boleh. Itu untuk sistem tuas. Okey, sangat laju kan? Kita dah cover 2. I sebenarnya tak pasti you punya mekanik cover apa. Tapi kalau anda rasa laju sangat boleh bagi tahu. I tak nak lah jadi boring kan you kalau dah belajar. Ini penyambungan untuk sambungkan.
Okey, yang tadi contohnya tong sampah paling yang nampak, ataupun yang bawa kereta tahu you tekan minyak, tekan brake. Oh, mechanical tu banyak kira. Okey. Jadi okeylah kita saring lihat balik. Kalau tuas tu you belajar waktu sekolah menengah. Okey, banyak kira. Memang mekanik itu memang banyak kira. Terutamanya apa untuk torque lah, kalau tak silap. Kan jarak daya, berapa jarak darat beban, berapa kilo, berapa newton, kalau masih ingat. Kita dah cover 2. Sekarang nak masuk tali sawat. Berikan contoh sistem takal dan tali sawat. Ini sangat banyak jumpa. Contoh, siapa cepat? Okay, good, very good. Sangat laju. Okay, basikal. Lagi. Pergi shopping mall. Mesin jahit ada, betul. Lift, okay, conveyor belt, ya, pergi lapangan terbang ada. Mesin rumput yang besar itu ada. I tak pernah buka pula, rasanya ada juga. Mungkin bunyi itu yang besar. Maksud Max ialah yang jenis kereta. Macam tank. Engine, okay, engine ada sebab kita ada timing belt, ada belt tu kan. Tangga bergerak. Tangga bergerak, escalator kah? Apa itu tangga bergerak? Ya, kalau itu yang anda maksudkan. Ya, kereta kebal. Tengok. Okey, dah boleh bayangkan kan. Berdasarkan contoh yang diberikan, anda memang tahu apa itu takal dan tali sawat. Dia kelajuan bergantung kepada parameter. Oh, jangan risau. You dah pandai kira, kita tak kira ya. Kita tahu dia punya pattern macam mana saja. Aplikasi di mana, itu je. Okey, ini contoh mesin gerudi. Yang I rasa ini untuk buat ais kacang lah. Kalau I tengok design dia lah. Okey, dia walaupun panggil mesin gerudi ataupun mesin yang high tech sikit. Okey, untuk tebuk lubang ke gerudi lubang. Habis, nampak tak? Apa bezanya ini dengan khusus mechanical? Hanya ada dua slide je. Okey, sebab bab ini tentang konsep je. Okey, you kena tahu apa rupa bentuk pattern, apa rupa bentuk sistem tu dengan aplikasi. Itu je. Okey, sebab benda yang lain dia tak masuk dalam reka bentuk inovasi pembangunan produk lah. Tak logik sangat lah masuk yang tu. Dia dulu belajar tak? Akan belajar. Pen termasuk dalam sistem mechanical. Ya, boleh sebab dia pen kita maksud anda guna spring kan? Gear pun sudah belajar. Oh, bagusnya. Peliknya. Okey, you dah belajar. Maksudnya you memang tahu fungsi gear lah. Contohnya untuk kawal laju, hasil putaran. I kena anggap you tahulah. Ini pernah lihat contoh-contoh gear sebab dia ada dalam DSKP. Cuma saya tak ingat DSKP tingkatan berapa, tapi memang ada. Okey, kalau gear taji yang paling umum di Pasika. Okey. Yang besar kecil, yang paling biasa orang nampak lah. Kereta mainan, jam mechanical, kalau ada yang pernah buka. Okey, ini paling biasa jumpa di kehidupan harian. Okey. Belitan, nampak pun pening. Okey, dia punya perkataan begitu banyak. Tapi yang pentingnya sebenarnya nak tahu ialah contoh-contoh gear yang kita ada dan dia gunakan di mana. Okey, sebab zaman ini rasanya pattern gear dah ubah lah dari segi design sikit, cuma penggunaan konsep masih sama. Maksudnya kalau yang tadi itu dia punya cara pasangnya okey masih sama.
Dia mempunyai gigi yang lurus pasang pada aci selari. Cuma mungkin design dia, gigi dia dah lain, bahan dia dah lain. Alright. Jadi ini anda kena tahu ialah dia satu untuk lurus, satu untuk yang round shape. Ini untuk jarang kita guna sebab dia guna di kereta yang prestasi tinggi atau truck. Maksudnya dia libatkan daya kilas yang tinggi. Jarang kita kehidupan harian tu jarang sikit. Okey. Serong ini banyak jumpa juga tapi mungkin tak perasan. Okey. Jadi kalau nampak dia punya kedudukan 90 darjah. Wow, dia punya darjah tu. Sekejap ya, I macam mana nak nakkan dia. Baik, saya type teruskan. Okey. Jadi bersudut tepat. Okey, ada juga buat sudut lain. Nama serong, maksudnya dia sengit. Dia tak ikut yang lurus, okey. Jadi yang biasa kita lihat dalam pemukul telur. Basikal pun ada juga di mesin gerudi tangan. Ini gear you dah belajar. Okey, tak apa, kita go through dengan biasa. High point. Dia macam gear serong, okey. Tetapinya kedudukannya tidak bersilang paksi. Kalau anda perasan dia punya paksi, okey. Ini tak silang paksi. Dia lebih sengit lah. Kalau yang saya lihat dia lagi sengit. Dia maksudnya dia sebenarnya untuk mesin yang canggih. Okey, dia serong lepas tu melengkung. Ini gigi biasanya lagi lurus. Nampak tak? Gigi tu. Okey. Tapi ini ada sudut lagi. Bukan saja benda dua yang sambung ni serong tetapi gigi pun serong. Alright. Jadi, okey, dia gunakan di ganda motor. Sebab kalau nampak nama pun sebenarnya you boleh lihat dia sebagai penambahbaikan atau inovasi dari gear serong dan gear belitan. Okey, dengan sudut tertentu. Tak payah hafal ya sudut-sudut ini. Ini cuma untuk tahu kita ada jenis gear dan guna di mana. Okey, paling umum gear taji. Lepas tu yang lurus dengan ini kita ada gear belitan. Okey, gear serong, high point yang gabungkan, bukan gabung lah, dia lebih baik dari belitan dan serong. You kalau perasan ini lurus, okey, ini serong. Ini ialah high point. Okey, beza dia. Helix lagi high tech sebab dia punya gigi macam mana nak kata, dipotong pada sudut ke muka gear. Macam mana nak kata ya. Dia punya serong itu saya hanya boleh tunjuk gambar sebab saya tak tahu nak bagi tahu ceritakan. Kalau dia sengit sampai sudut tertentu, geseran itu akan kurang. Kalau geseran kurang, dia haus dengan lambat. Okey? Sebab itu saya kata dia lagi high tech. Okey? Haus dengan lambat, maksudnya dia akan senyap. Okey? Sebab gear kalau bersentuhan memang akan bising lah. Sebab itu orang design dia makin, yang maksud high tech ialah makin kurang haus, makin kurang sentuh, makin kurang bising, contoh. Okey, jadi guna di sistem kereta. Ini semua tak perlu hafal ya, cuma tahu kita ada gear taji, gear helix, gear high point, gear serong, itu je. Rak dan pinan yang lebih senang. Okey, sebab you nampak di rumah anda biasanya kalau pintu uksi pun ada kalau masih ingat, tapi tak ingat kot pintu utama uksi. Pintu yang jenis ada lorong kita tolak.
Okey, bukan tolak buka macam tu, bukan pintu bilik ya, pintu pagar panjang tu. Okey. Jadi kita guna ini rak dan pinan. Okey. Rak adalah apa? Mana satu rak? Mana satu pinan? Yang lurus ialah rak atau yang lurus ialah pinan? Tak. It's okay, Fatri. You dah masuk, okay. Yang lurus ialah rak atau yang lurus ialah pinan? Yang lurus ialah rak atau yang lurus ialah pinan? Okay, Ain. Okay, thank you Aziani. Ya, jawapan kat sini je. I dah bagi jawapan. I tak kan. Rak adalah satu bar bergigi. Bar maksudnya yang lurus. Okay, rak lurus ya. Jawapan kat sini dah. Ini panggil rak, ini panggil pinan. Okay, jadi guna di kereta api gerabak. Kalau yang saya biasa lihat ialah pintu pagar automatik lah. Yang paling dekat dengan, okay, nah. Pintu pagar elektrik bermotor yang kat rumah tu. Okay, sebab you perasan kalau di pintu tu memang pagar gerak lurus. Okay, tapi yang pusing tu sebenarnya satu pinan yang kat apa? Yang dalam box elektrik tu. Okay, Acik Engkau, Acik Sesondo, ini dah belajar kan dalam gear. I kena angkat you tahu dah sebab itu saja untuk gear. Dia lebih kepada ulang kaji kan kalau you dah belajar dulu. Boleh ingat balik jenis-jenis gear yang ada. Ini takal tak ada isu. Alright, gear taji jam tangan. Contoh. Gear belitan kereta yang high tech, prestasi tinggi. Lepas beli kita ada serong. Gear serong, pemukul telur, okay, mesin gerudi tangan. Yang lagi high tech dari beli dengan serong, high point. Okay. Jadi dia guna di ganda kereta bermotor. Lepas tu kita ada helix. Helix atau helix, it's okay. You nak panggil nama mana-mana satu, okay. Dia untuk gear kereta. Kalau anda perasan memang kereta kita banyak jenis gear ya. Lepas tu last kita ada rak dan pinan. Pagar automatik. Alright, ini Aci tak ada isu. Aci anda dah belajar clear. Ini cuma untuk sambung. Okay, tu buka tutup injap. Kalau yang tak ingat, okay. Satu lagi untuk menggabungkan putaran. Okay, kalau tak. Ini yang dulu. Hidrolik. Hidrolik kena tahu beza dengan pneumatik ya. Hidrolik dia kuat sikit. Okay, senang ingat dia kuat. Bila sebut kuat, dia melibatkan benda yang besar. Contoh, jengkau, jentolak. Okay, dia gunakan benda liat. Sebab itu kita panggil hidrolik. Okay, contohnya kalau pneumatik dia yang kecil. Maksud kecil ialah contohnya pintu bas. Naik bas dengan bunyi something macam tu kan. Yang gas bunyi tu, itu ialah pneumatik. Ataupun kalau siapa yang gigi pernah pergi jumpa doktor, dia ada bunyi sedut ke, dia guna bunyi tip ke, benda tu ada pressure kan. Yang itu pneumatik. Okay. Kalau yang kuat sangat tu, kereta besar, mesin besar ialah hidrolik. Dapat beza? Okay. Jadi kenapa kita nak guna benda liar ini tak ada isu, secaya tak ada bentuk. Jadi bila you tekan dia akan ubah ikut bentuk lah. Ini normal kan? Secaya ikut bentuk bekas. Secaya tak boleh dimanfaatkan. Jadi saya tekan di sini, dia memang berapa tekanan saya tekan di sini, di hujung akan keluar yang sama.
Sebab itu kita boleh gunakan cecair untuk buat daya berat, buat kerja berat. You bayangkan kalau you bendalik lah cecair atau bendalik. You bayangkan kalau you gunakan pepejal, you tekan pun dia tak gerak. Lepas tu dah lah pepejal bentuk tetap. Kita tak boleh nak masuk dalam bekas atau saluran ikut kehendak kita. Okey, pindah tenaga ke semua arah, hukum Pascal. Kalau dulu pernah belajar. Tak apa, ini tak perlu hafal. Okey, dia maksudnya tekanan dipindah di keseluruhan sistem pada amount yang sama. Itu je hukum Pascal tentang tekanan. Okey, jadi boleh guna untuk buat kerja berat. Contoh yang paling kritikal ialah di kereta. Contohnya, you tekan brake kan? You bawa kereta yang berapa puluh kilo. You berapa lebih ratus kilo kan satu kereta. Tapi body kita sendiri tak sampai 100 kilo. Macam mana nak hentikan kereta tu? You tekan brake je, kan? Tapi sebenarnya brake yang you tekan tu dia akan masuk sistem itu yang antara sistem hidrolik. Okey, sebab yang kita tekan dia sambung ke bendalir dalam saluran tu lah. Tekanan dipindah, lepas tu baru sampai ke tayar. Okey, ini yang nak faham cara simple. Jadi untuk bendalir ini tak ada isu. Kita ada bendalir untuk hantar kuasa, untuk licingkan, untuk serak haba. Yang kita nak masuk ialah benda ni. Okey, ini yang pening sikit. Sekali lagi tak perlu hafal. Okey, pakai logik. You tengok bekal, kawal, gerak, pindah, tenaga. Okey, sebab nanti pneumatik pun ada bahagian yang hampir serupa. Okey, macam mana kita tak nak hafal? Okey, tengok ya, cara fikirlah senang. Sistem hidrolik ada 4 bahagian. You nak apa? Nak mulakan sistem tu, you kena ada bahagian yang bekal. Okey, bahagian yang bekal kan bendalir tu kita boleh simpan di tangki. Kalau ada tangki, kita perlu pump. Okey. Nak pump berapa banyak, kena tahu tekanan. Kalau dah pump, nanti dia mengalir balik. Jadi perlu injek. Okey. Jadi pump kadang-kadang termasuk benda sing, kita perlu penapis. Contoh. Okey, kita guna cara untuk linkkan ke semua ni supaya you tak perlu hafal. Okey, mula dengan pembekalan. Senangkan pembekalan kita ada tangki. Tangki nak pump benda ada motor dan pump. Pump berapa banyak perlu tahu tekanan. Dah pump tak nak mengalir balik, kita perlu injek. Okey, kadang-kadang masuk benda kotor kita perlu penapis. Itu je. Untuk bekal. Okey, you dah bekal macam yang kata tadi. Sekarang kita benda cecair itu dah mengalir sebab you dah pump kan? Dah ada tangki, dah pump. Jadi sepanjang laluan tu you nak kawal ialah 3 benda. Okey. Contohnya sekarang you buat laluan air. Okey, you nak kawal 3 benda. First, nak kawal tekanan. Tekanan tinggi sangat, okey, laluan akan bocor. Jadi kawal tekanan. Nak kawal alir, laju ke lambat. Okey. Kadar. Okey, kita panggil kadar. You nak kawal dia laju ke lambat. Dan ketiga, kita nak kawal arah. Pergi barat ke timur, utara ke selatan, kiri ke kanan. Itu je. Kawal 3 benda. Alright. Lepas kawal kita nak gerak, okey, penggerak. Dia memang gerakkan. Jadi bahagiannya hanya 2. Okey, lelurus dan motor. Itu je. Berfungsi tukar tenaga hidrolik ke mekanikal. Dan akhir sekali hanya pemindahan tenaga iaitu perpaipan. Okey, 5 saat fikir balik.
Tak susah kan? You ada pembekalan. Lepas tu you kawal bendalir. Okey, kawal bendalir kita lepas tu pindahkan tenaga, penggerak. Akhir sekali pindah melalui pepaipan. Okey, contoh sistem hidrolik. Nampak pun pening. Okey, ada yang guna untuk pintu. Maksudnya orang buka ke tolak pintu, okey. Ada valve, tak apa, ini amat susah untuk difaham. Yang you dapat bayangkan yang senang ialah contohnya jengkau, okey, ataupun kereta. Kereta tekan brake. Konsep dia sama, maksudnya you tekan satu, contohnya anda tekan di hujung ni, dia akan ada valve ke semua, okey, supaya cahaya tak mengalir merata lah. Tapi dia you tekan, tekanan akan pergi sini, pergi situ untuk capai hujung yang anda nak. Okey, keseluruhan sistem tu hanya 4 bahagian utama. Bekal, kawal, penggerak, pindah. Okey, masih hidup semua? Okey. Dah satu hidrolik, pneumatik. Ini I kata bab ni memang a bit susah sebab dia bukan susah, dia banyak. Cuma you dah belajar jadi ulang kaji okey lah. Pada asasnya pneumatik sama dengan hidrolik ya, cuma dia kerja ringan. You bayangkan juga guna tenaga jengkau untuk tutup pintu bas. Apa berlaku? Berdiri tepi pintu tu terus terkeluar. Terkeluar sebab terkena dengan pintu. Sebab itu kita nak benda yang soft sikit. Okey? Pam tayar, nampak? Okey, pam tayar guna cara jengkau memang terlalu lah, tak tahu tayar ke mana pun. Okey. Mesin rawat gigi. Ini contoh mesin pemecah batu. Okey, ini contoh yang tak berapa. Next time I cuba tukarkan sebab I tak pasti sekarang kita guna lagi ke tak. Kalau guna pun dekat Lombong ke dekat tempat repair jalan. Okey, kalau you perasan orang untuk buka untuk hancurkan batu-batu. Okey, komponen asas. Ini tak perlu lihat dulu sebab okey, soalan pertama, apa bezanya sistem hidrolik dengan sistem pneumatik? Mana satu yang berlainan? Fikir balik tadi. Pembekalan ada? Okey, awangku pembekalan tak. Maksud soalan saya ialah nama dia. Apa beza dia? Ya, bagusnya kawalan pneumatik. Sebenarnya dua-dua hampir sama semua kecuali satu je. Okey, tadi ialah kawalan bendalir. Wow, anda ada flash memory awangku. Tengok sekali dah dapat terus. Itu saja beza. Jadi proses yang sama juga. Bekal, kawal, gerak, pindah. Siti Suhaila. Kan? Sekali lagi sama. You tengok pembekalan, okey, tadi bendalir, sekarang lebih kepada udara. Jadi kalau udara dia tambah benda mampat dan sejuk. Lebih kepada itu. Okey, kalau tadi penapis, sekarang penapis udara. Sama juga ada tangki, ada motor, okey, ada tekanan, tolok tekanan, mampat sejuk. Okey, dan nak kawal tekanan, injak itu sama juga macam tadi. Tak perlu hafal ya, you faham konsep senang. Okey, injak. Kawal apa? Nak kawal tekanan supaya pipe you tak bocor atau rosak. Nak kawal arah, jangan you nak dia mengalir ke arah kiri, dia masuk balik kanan. Last, nak kawal kelajuan, okey? Ataupun kadar atau kelajuan.
Berapa laju yang you nak dia gerak. Okay. Penggerak sama, lurus motor. Dan last kali perpaipan pun sama. Mana I punya L? Oh, okay. Okay, sama juga litar perpaipan. Cuma sebelum ini guna bernalia, sekarang guna udara. Alright, pening? So far okay? Nanti baru kita buat refleksi. Atau nak refleksi sekarang? So far okay. Anda dah belajar 5 sistem dengan lajunya. Okay, 4 lah, tak sampai 5. Mechanical tadi, okay, ada yang pening. Mechanical yang ada 4 jenis tu, okay. Tuas, takal dan tali sawat, penyambungan, gear. Gear pula ada beberapa jenis. Itu yang kita masuk tadi. Okay. Lepas tu hidrolik untuk yang kuat, okay, jengkau ke. Pneumatik untuk yang lembut, okay, pintu bas. Okay, 5 saat fikir balik, ada yang pening tak? Okay, lihat 5 saat. Ada soalan tak? Alright. Kalau okay, kita masuk hampir last dah I rasa. Elektrik, elektronik. You dah ambil khusus elektronik? Belum. Okay. Ada tak khusus elektrik? Ke elektronik saja? Sekarang Sam ini ambil elektrik. Okay, elektrik Sam ini. Okay. Elektronik Sam depan? Atau depan-depan? Okay. Okay. Kalau macam itu, tak ada masalah. Sebab memang apa yang belajar agak lain. Sebab mereka akan masuk banyak yang kira. Sukakan khusus saya tak perlu kira pun. Sebab dia memang tak. Tapi pentingnya untuk kira. Memang kat luar kita perlu kira lah. At least. Jadi sistem elektrik dan elektronik. Elektronik dia lebih kepada sistem yang kecil. Okay, sistem teka cahaya, sistem siren. Tapi sebenarnya bagi saya tak suka asingkan dua bidang ini. Kalau dalam konteks belajar ni. Kecuali kalau anda memang buat study degree, contohnya engineering electrical dengan elektronik memang lain. Tapi kalau di konteks kuliah ni bagi saya dia sebenarnya benda yang hampir sama. Sebab you tengok, sistem elektrik adalah peralatan elektrik. Tapi sebenarnya peti sejuk semua itu, dia ada juga guna chipboard semua itu. Jadi bagi saya dia tak logik kat sini dia nak asingkan. You boleh anda boleh asingkan kecuali dengan keadaan contohnya elektrik dia lebih kepada penjanaan kuasa. Contohnya kat rumah anda, okay, berapa kilowatt macam tu. Okay, yang sistem penjanaan dari TMB sampai macam mana transformer naikkan, botan, arus, mengalir, turunkan, semua itu elektrik. Kalau di bidang kejuruteraan lah, orang tu dia belajar tentang kuasa itu. Sebab itu saya ada ambil kursus begini, I memang takut masuk lab lah. Kalau anything memang gone lah sebab dia guna kuasa yang sangat tinggi. Itu elektrik. Tapi yang baiknya ialah, bahayanya tapi ada good thing ialah memang gaji nanti keluar tinggi lah. Okay, terutamanya orang yang servis di site plant, maksudnya dia pergi tengok yang you nampak wire gantung tinggi, okay. Semua tu. Itu untuk elektrik. Kalau elektronik,
kecil-kecil. Okey, yang tu kurang kematian. Sebab arus rendah sikit. Contoh transistor, perintang yang kecil-kecil. Kalau dulu pernah guna. I rasa pernah lah kemahiran hidup dulu kan. Ada. Pernah sambung wayar yang sangat ringkas kan. Itu elektronik. Okey. Jadi boleh nanti kedua-dua kursus ini amaran dulu terutamanya elektronik dia memang ada sambung diod. Diod ialah komponen yang hanya membenarkan arus mengalir satu arah. Okey. Jadi untuk makluman awal semua elektrik antara kursus yang susah untuk skor. Biasanya lah kalau ikut statistik sebelum ini. I tak tahu kenapa, mungkin pelajar kurang minat ataupun apa. Okey. Ini contoh-contoh komponen. Okey, geganti kawalan. Ini ada yang anda boleh jumpa di rumah. Di apa? Switch box anda. Kalau anda pernah buka macam rumah sewa saya kat sini sentiasa kena ribut petir, kena je memang akan jadi I terpaksa buka, I tengah tengoklah apa yang biasanya sebab untuk selamat dia akan stop terus arus kalau bila kena ribut petir tu. Okey, itu untuk tujuan keganti. Tak perlu hafal, you go through je sebab benda ni kalau nak kata tak jumpa di hidup anda tak juga, tapi jarang lah. Kalau tak perlu repair, rumah tak ada elektrik, memang orang takkan lihat benda ni. Okey, lampu, switch, pemutus litar. Ini untuk kawalan elektrik. You boleh anggap dia hampir sama dengan elektronik sebenarnya. Okey, sebab elektronik kita ada switch juga. Elektronik, okey, diod yang awangku sebut tadi, okey, diod mengalir satu arah saja. Transistor boleh jadi switch, boleh jadi amplifier. Jangan risau, benda ni anda akan belajar nanti. Sekarang tak perlu risau, sekarang hanya tengok benda yang kotak. Macam kotak hitam ni dengan kaki-kaki logam tu lah komponen. Okey, SCR. Anda ada banyak jenis contohnya yang ini biasa jumpa kan? Tak biasa juga. Benda ini boleh jumpa di dalam, kalau pernah buka CPU anda ada papan litar, ataupun kalau handset anda pernah rosak, pernah buka, ataupun remote control kereta, ataupun remote control pintu pagar, semua buka benda ni mesti ada something macam ni. Okey, ini panggil litar bersepadu. Maksudnya kita akan buatkan kod nak suruh dia buat apa. Contohnya macam pintu. Okey, kalau pintu automatik. Yang kita nampak kat luar hanya butang, tekan dia buka, tekan dia tutup. Tapi dalam ni dia kena tahu lah, bila you tekan dia akan terima isyarat butang ditekan. Satu, contohnya dia dapat signal satu. Dia akan proses, okey, sambung sekarang bukan butang ditekan. Dia akan sampaikan signal contohnya melalui radio frekuensi ke apa ke sistem kawal pintu anda tu. Okey, pintu itu terima isyarat, okey, ada orang tekan butang, saya kena buka. Jadi sini akan terima feedback lah, pintu sudah dibuka. Jadi anda yang nampak ialah saya tekan butang, pintu buka. Tapi sebenarnya processing semua berlaku dalam ni. Alright. Ini you all akan guna dalam kelas elektronik. Okey, kapasitor menyimpan cas. Okey, buzzer keluarkan bunyi. Ini selalu ramai. Ini anda peluang banyak jumpa. Okey, sambung saja positif negatif. On saja switch, dia memang akan bising. Okey, benda ni. Ini antara komponen yang akan anda guna. Papan litar, perintah. Jangan risau kalau tak kena ya. Memang anda harap-haraplah kalau COVID dah lepas, anda boleh balik. Anda ada lab, boleh sentuh semua benda ni.
Okey, papan litar di mana kita letakkan komponen semua tu ke atas dan dia terdiri daripada lapisan kupruk. Okey. Dulu saya belajar ialah macam mana nak hasilkan benda ni, papan ini. Maksudnya saya dah reka bentukkan arus nak mengalir dari contohnya perintang ini ke kapasitor ini, kapasitor ke transistor ni, ada line kan. Jadi saya akan lukiskan benda tu, dia akan printkan. Okey, kita printkan benda tu. Lepas tu celup dalam kimia. Okey, lepas celup beberapa kali dan adalah proses dia, you nak tanggalkan kulit dia ke apa, lepas baru dapat line untuk arus yang akan mengalir. Okey, itu cara buatlah, tapi you tak ada kaitan dengan ini, jadi jangan risau. Okey. Sekarang nak minta ingat balik, ini saya percaya anda memang pernah belajar dulu. Macam mana nak hafalkan kod perintah tetap. Bolehkah anda share di ruang chat macam mana guru anda mengajar anda hafal dulu? Kongsikan. Contohnya yang pertama ialah hitam. Hitam, perang, merah, jingga. Okey? Mai, siapa-siapa tolong sharekan cikgu ajar macam mana? Sepuluh saat fikir balik. Alamak, dah lupa, sakit hati. Sikit pun tak ingat nak? Ada tak? Dia mula dengan apa? Cikgu anda nak menangis dah. Tak ingat? Memang tak ingat. Saya belajar cara hafal ni tingkatan 1. Kalau tak silap tingkatan 1, 2 atau 3. Tapi sampai sekarang masih ingat. Kalau tak silap lah. Cikgu saya ajar this way. Haji Pak Mat. Ada tak? You punya ada Haji Pak Mat tak? Lain. Haji Cik Mat. Oh, I punya Haji Pak Mat. Okay, sekejap. Haji Cik Mat orang kaya, Haji Pak Mat. Oh, saya sama dari segi Haji Pak Mat tu. I punya lebih dekat dengan Anik Kusyari. Haji Pak Mat jalan kutip hutang belanja untuk kenduri perkahwinan. Itu yang cikgu I ajar dari tingkatan tak tahu berapa. Jadi boleh ingat, sampai sekarang tak kira seumur hidup lah, takkan lupa. Haji Pak Mat kutip hutang belanja. Haji Pak Mat jual kacang hijau bersama ubi kayu putih. Haji Cik Mat. Oh, C, dia guna C untuk coklat. Nampak tak? Ada yang cikgu I dengan Anik ajar ialah cara perak. Okey? Orang Haji Pak Mat orang kaya. Oh, dia campurkan BM dengan BI untuk Aisyah. Orang kaya hendak beli ubi kayu putih, enggan pulang tanpa wang. Ada lain yang ingat? Christina sama dengan Anik. Dia ikut orang. Okey? Jadi yang tak ingat tu tak apa, you boleh pilih antara yang kami ingat ataupun anda buatkan sendiri. Yang penting kena tahulah haji tu black. Janganlah ingat haji tu kosong. P tu apa? Itu pening. Sebenarnya dia memang kod warna dah tetap. Okey? Hitam, perang, merah, jingga, kuning, hijau, ungu, violet, hijau, biru, ungu, kelabu, putih, emas. Okey? Sebab I rasa tak pastilah elektronik keluar tak exam jenis ni. Okey, suruh hafal sebab memang cara hafal macam-macam, tak ada isu.
Okey, cuma guna mana satu. Yang risau khusus saya tak perlu hafal ya benda ni. Okey, jadi I dah bagi tahu kan elektrik dengan elektronik sebenarnya dia memang amat berdekatan kedua-dua ni. Jadi kalau elektrik yang kefahaman saya dia memang lebih ke kuasa besar. Okey, jadi kuasa besar melibatkan penjanaan kuasa dan direct DC ialah direct current, kuasa arus terus. Okey, tenaga arus terus, betul tak? Direct current. AC, alternating current. Okey, arus ulang alik. Ini belajarkan dalam elektrik. Pernah dengar kan? Jadi dia ada transformer. Okey, lepas tu sampai substation bagi kat rumah. Ini ialah sistem elektrik. Okey. Last dalam kuliah hari ini ialah sistem hybrid, iaitu yang banyak kita guna zaman ini. Okey, ini bidang saya waktu degree. Mekatronik. Maksudnya saya belajar sikit mekanik. Okey, sikit itu ialah orang belajar 4 tahun, saya belajar 1 atau 2 sem khusus mekanik je. Khusus mekanik contohnya ialah thermofluid, okey, termobendalia, statik, dinamik, okey, memang semua kira. Okey, kalau mekanik ni dia memang banyak kira. Kira kelajuan cahaya mengalir ke, kira lukisan kejuruteraan pun kira di bawah mekanik. Okey, khusus di bawah mekanik. Lepas itu belajar tentang elektronik. Sambung yang diod ke, kapasitor ke, okey, transistor, perintang, hafal macam you all, okey, Haji Pak Mat. Lepas tu belajar tentang programming, pengaturcaraan dan software. Okey, jadi anda akan nampak mekatronik dia ialah campuran bidang-bidang. Kita perlukan campuran sebab sekarang ini jarang ada sistem yang hidup sendiri. Maksudnya kalau hanya dengan litar saja kita tak boleh buat banyak benda. Kita perlukan rangka luarnya. Contohnya macam mana nak design mesin basuh. Rangka luar tu mechanical yang tahu sebab dia tahu sudut apa kena bengkok ke, guna bahan apa. Kalau guna bahan apa, kita ada kejuruteraan bahan pula. Dia akan tahu bahan apa yang tahan lama, kena air boleh kukuh ke, kuat ke, tak memudaratkan kesihatan manusia kalau letak kat rumah. Okey. Jadi sekarang dah zaman gabungan banyak bidang. Ini salah satu bidang yang I letaklah. Okey. Contohnya maksudnya kita khusus yang anda nampak inilah yang khusus yang saya belajar dulu. Tapi yang I nak highlightkan ialah kalau orang tentang bidang ni dia kena tahu tentang kawalan, dia kena tahu elektronik, mechanical dan komputer. Tapi tak sepakar orang yang pure yang hanya mengkaji tentang mechanical. Okey, cuma dia tahu semua supaya nanti nak buat sesuatu tu dia boleh jadi orang pengantara untuk sambungkan. Okey, kalau tak susah sangat you nak. Contohnya kan kalau sekarang sakit. Penat tak doktor kadang-kadang you katakan you sakit perut, sakit kepala. You rasa doktor penat tak nak terang kat you apa situasi yang berlaku. Khusus anda dalam keadaan tak tahu mengapa dengan attack yang bacillus apa-apa something sebab yang menjadikan anda rasa sakit ke apa contohnya. Itu yang masalah cross field. Dia tahu benda tu tapi dia nak sampai kepada orang bukan bidang memang susah. Itu contoh di kehidupan harian anda. Ataupun contohnya apa lagi? Kereta rosak. Okey, tak boleh start. Kita tahu ialah okey, bateri low atau tak ada bateri, kereta tak boleh start. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku kat dalam. Mungkin bukan masalah bateri, mungkin spark, mungkin benda lain. Tapi orang teknikal tu nak terangkan kita
nak terang kat kita susah. Jadi kita akan buat-buat tak tahu tak nak ambil tahu, nak bayar terus suruh repair, itu je. Okay, jadi kalau sebenarnya live kita perlu cuba kena terima lah, sekarang zaman ni dah start kena tahu banyak benda yang bukan bidang. Tapi slow-slow is okay, yo masih muda, panjang umur lagi. Okay, so far itu saja yang kita cover hari ini. Okay, 3 saat fikir balik, apa masalah? 3 saat laju sangat, 15 saat. Doktor slide ni tak ada dalam My Guru. Tak ada kah? Apa yang saya upload? Yang ada 8A dengan 8B. 8A you buka sat. 8A itu apa? Sama tak? Lain ke sama? Lapan A bahan dan peralatan. Okey. Seperti yang I maklumkan di awal, nanti I kena letak balik lah. Sebenarnya minggu ini, minggu dulu kita masuk bahan dan peralatan. Tapi itu antara bab yang I rasa you memang boleh belajar sendiri sebenarnya. Contohnya dalam minggu 10 baru anda belajar sendiri benda tu. Tentang bab hari ini I rasa susah sikit kalau tak diterangkan. Jadi I masukkan itu lambat. Thank you Suhaila bagi tahu. Sebab contohnya yang I label ni week 8. Jadi I ingatkan I dah masukkan yang 8. Nanti saya betulkan 8, 9, 10. Okay? Thank you maklumkan. You tak bagi tahu, saya memang tak tahu nanti ya. Sebab ikutnya minggu ini akan belajar bahan. Tapi I rasa you boleh, itulah. Okay, sekejap. Saya catatkan. Lagi ada isu? Ada apa-apa soalan so far? So far so good? Tengok tiada. Okay Aziani? Ya, awangku tugasan 2. Kejap ya, I buka supaya kawan boleh nampak sekali. Okey. Pilih satu produk maya dan maujud. Okey. Terangkan jadual analisis. Okey. Ya, betul. Apa yang awangku tanya memang betul. Maksudnya saya sebenarnya nak ialah PowerPoint beserta dengan video tu. Bukan anda rakam keseluruhan PowerPoint proses tu dalam bentuk video terus macam YouTube link, tak nak. I nak PowerPoint satu-satu. Sebab kadang-kadang dulu I nak semak tu susah sikit lah kan. Sebab itu okay, voice sahaja tak. I nak nampak muka I tak kenal you all. So far I kenal awangku dengan Siti Suhaila.
Sebab anda dua yang buka mic saja. Buka kamera sofa. Okey? Maksudnya hasil tu memang macam yang I rakam kat you all. Cuma saya rakam video, suara. You all, I perlukan video muka anda kat penjuru kanan kiri. Okey lah, tak kisah. Jangan tutupkan keseluruhan slide dengan video anda saja. Alright? Okey, ada isu? Ini tugasan kumpulan ya, jangan kesian seorang buat sampai habis. Contoh, okey, nasib baik awangku tanya. Contoh produk maya ialah macam jenis-jenis perkhidmatan seperti Grab, okey, ataupun kalau pelajar yang suka main game, game sekarang memang banyak dalam bentuk handphone ke iPad ke semua itu kan. Yang itu ialah maksud maya saya. Dia adalah produk tapi kita tak guna terus. Okey, kalau produk nyata okey kan, kereta ke, baju ke, anything. Faham? Tahu beza kan maya dengan yang real. Contohnya Shopee semua itu kira maya lah sebab dia kita tak contact terus. Okey, Google Meet ke you guna perkhidmatan dia. Okey. Ada soalan lagi? Boleh. Tak kisah, you nak sama pun okey, tak sama pun okey. Contohnya satu pilih makanan, satu pilih pengangkutan, okey. Dua-dua makanan, okey, tak ada isu. Janji dia memenuhi syarat maya dengan nyata saja. Boleh? Okey. Ada isu? Ada soalan lagi? Bagus juga you tolong tanyakan. Kalau tak memang mungkin ramai yang akan PM untuk soalan yang sama lah. Clearkan kekeliruan, bagus. Tak ada denda? Awangku ada soalan lagi? Okey. Kalau tak ada soalan, itu sahaja untuk hari ini. Sazwani, okey, clear, good. Itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada boleh tinggal. Kalau tak ada, durasi. Durasi I tak tetapkan. I letak bilangan maksimum slide 20, nampak tak? 20. Jadi saya rasa takkan you satu slide cakap 20 minit kan? Saya rasa anda akan dalam 3 hingga 5 minit. Kalau yang pendek sikit, seminit hingga 3 minit pun okey. Yang I nak ialah sebenarnya nampak muka anda bentang lah. Sebab nilai untuk tugasan ni nilai efektif. Jadi I boleh nampak gaya anda, keyakinan anda, isi kandungan yang disampaikan. Okey. Contohnya slide permulaan selamat sejahtera itu tak kira ya. Alright. Jadi durasi itu logik je I okey. Make sure jangan lebih slide yang I minta lah 20. Sebab itu cuba masukkan yang penting. Wow, sangat detail. Okey. Durasi. Lagi? Ada soalan? Kalau clear boleh left dah. Hari ini kehadiran penuh. Senang I tak perlu ambil. Okey, sekejap. I recordkan attendance. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, kalau tak ada isu boleh left group. Jangan risau yang left pertama tak kena denda. It's okay. Yang left terakhir malah nampak. Okey, thank you Aziani. Thank you Sazwani. Thank you Awangku, Suhaila. Thank you, Doktor. Thank you Anik.